Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Fidas Matram. Tumpuan berita. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg mengetuai delegasi kerajaan negeri ke Singapura dalam rangka lawatan kerja rasmi 5 hari bermula pada Rabu ke negara Republik itu. Antara misi ke Singapura adalah untuk mengadakan pertemuan dengan Perbadanan Pelaburan Kerajaan Singapura (GIC) di ibu pejabatnya di Capital Tower. Dalam lawatan kerja rasmi itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari telah diiringi Timbalan Premier Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Ugambas dan Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan, Pemangku Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Sri Muhammad Abu Bakar Marzuki dan Setiausaha Keuangan Sarawak Datuk Sri Wan Liz Osman. Delegasi Sarawak telah diberi taklimat mengenai operasi, struktur pentadbir urus, strategi pelaburan dan rangka kerja dasar pelaburan kerajaan Singapura. Lawatan kerja rasmi ini adalah sebahagian daripada proses penanda aras yang akan membawa kepada perubahan dana kekayaan berdaulat seperti yang diumumkan oleh Premier Sarawak sebelum ini. Premier Sarawak telah menyatakan bahawa Ordinan Penubuhan dan Pentadbiran Dana Kekayaan Berdaulat Sarawak yang dicadangkan akan dibentangkan di Persidangan Dewan Undangan Negeri DUN pada November depan dan dijangka berkuat kuasa pada 2024. Untuk rekod, pada Mei lepas, Premier Sarawak telah melakukan lawatan serupa ke Norway untuk mengkaji operasi dan tadbir urus dana kekayaan berdaulat negara berkenaan sebagai antara model pilihan untuk mengurus dan melabur lebihan dana Sarawak. Delegasi Sarawak dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Lawrence Wong serta Menteri Kanan dan Menteri Penyelaras untuk Keselamatan Nasional Teo Chee Hean. Premier Sarawak bersama delegasi juga akan bertemu beberapa menteri lain termasuk Menteri Luar Dr. Vivian Balakrishnan, Menteri Kelestarian dan Alam Sekitar Grace Fu, Menteri Pembangunan Negara Desmond Lee dan Menteri Tenaga Manusia dan Menteri Perdagangan dan Industri Kedua Dr. Tan See Leng. Delegasi Sarawak juga akan melawat Taman Bishan Ang Mo Kio dan melawat beberapa syarikat Singapura. Berita seterusnya, Majlis AIDS Malaysia MAF Sarawak dan Sunway Group telah mewujudkan perkongsian khas yang direka untuk menangani halangan kepada perkhidmatan rawatan dan penjagaan HIV di Sarawak. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata MAF telah menyokong pesakit yang hidup dengan HIV di Sarawak selama lebih daripada 2 dekad. The Sarawak branch for MAF currently coordinates all programs and strategic HIV/AIDS interventions for the state, and I'm very glad that there has been much improvement in terms of the numbers of those who I can say that are cured. Beliau berkata demikian semasa mewakili Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg merasmikan perkongsian baharu antara MAF dan Sunway Group di Kuching pada Rabu. Secara rasmi dikenali sebagai MAF Sunway Hop Borneo Project, Sunway akan menampung kos RM1 juta untuk menjalankan program perdana ini dalam tempoh 5 tahun. MAF ialah pertubuhan bukan kerajaan yang mengumpul dana untuk pencegahan HIV dan menyokong pesakit yang mengidap penyakit ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Fatimah menambah pesakit berpendapatan rendah yang sebelum ini terpaksa mengabaikan rawatan kerana tidak mampu bermalam di bandar, kini boleh tinggal di Teratak Kasih Tok Nan. The centre, which is now known as Teratak Kasih Tok Nan in honour of the late Pehin Sri Tan Sri Datuk Patinggi Haji Adnan bin Haji Satim, is instrumental in linking parents from rural areas to the life-saving treatment. Nah, ini yang penting, available at the Sarawak General Hospital. Terdahulu, pengasas dan pengurusi kumpulan Sunway Tan Sri Datuk Sri Dr. Jeffrey Chia Fook Ling berkata misi program jangkauan bantuan kesihatan Sunway untuk semua MAF Sunway Hop Borneo Project bersama patron Teratak Kasih Tok Nan adalah satu usaha membantu komuniti terpinggir, khusus orang yang hidup dengan HIV. Jelasnya, program MAF Sunway Hop Borneo tertumpu kepada membantu golongan yang terpinggir oleh masyarakat, terutamanya pengidap penyakit HIV/AIDS. Sunway's support for the Malaysian AIDS Foundation is based on our CSR commitment to leave no one behind. That is why most of our CSR projects are focused on helping the marginalized
and often forgotten sectors of society. Victims of HIV/AIDS are a prime example of the challenges that they face. HIV/AIDS poses a threat to their very lives, while the stigma and ostracism they face robs them of their dignity. In our country, if our country is to live up to its claims of being a caring society, it is essential that we help our fellow Malaysians who are struggling to survive in a world of darkness and misery. Beliau juga menzahirkan penghargaan kepada penaung teratak kasih Tok Nan, Datuk Amar Jamilah Anu atas kesungguhan dan komitmennya. Laporan berikutnya, tanaman herba Sasha Inci mempunyai potensi besar untuk meningkatkan hasil pendapatan isi rumah menjelang tahun 2026. Timbalan Menteri Kesihatan II Datuk Aaron Algodagang berkata, tanaman itu dapat menghasilkan pelbagai produk seperti minyak black Sasa yang mengandungi omega 3, 6 dan 9 sekaligus memberi pulangan lumayan kepada pengusahanya. Malah katanya permintaan terhadap herba ini terutama untuk produk kesihatan, kecantikan dan minyak sangat tinggi di peringkat antarabangsa. Beliau berkata demikian semasa mengetuai rombongan Rescom Development Areas Advisory Council (RASDA) dalam lawatan sambil belajar ke ladang Sasa Inci di Pantu Sri Aman baru-baru ini. Jelasnya matlamat lawatan sambil belajar ini adalah untuk mendedahkan penduduk kawasan Rescom kepada penanaman Sasa Inci sebagai satu tanaman yang boleh meningkatkan hasil pendapatan isi rumah sebanyak RM6,000 sebulan. Di Semarahan pula, Penubuhan Pusat Penyakit Berjangkit Sarawak SIDC mencerminkan kesungguhan Kerajaan Sarawak dalam meningkatkan keupayaan bioperubatan untuk manfaat dan kesejahteraan rakyat di negeri ini. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Roland Sagah Wiin berkata, inisiatif SIDC adalah selaras dengan inisiatif Sarawak untuk membangunkan industri bioperubatan di bawah Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. Menurutnya, ini akan menetapkan Sarawak untuk berada di barisan hadapan dalam pembangunan bioterapeutik menggunakan sumber asli tempatan. Of course, the ever popular one is the COVID-19, SARS. We also have other infectious diseases like rabies, malaria, even tuberculosis and all that. Of course, there are new strains. And we have recently returned from we have monkeypox too. I don't know. Don't let the monkey come here. We have recently returned from Imperial College, London, and the Infectious Tropical Disease Center in Switzerland, because we hope to have some collaboration with them. And I think our discussion with them were very fruitful. Of course, that means also we will need them to come here and do the research together with us, and also to give opportunities kepada orang-orang kita dalam bidang membuat research di pelbagai jenis penyakit-penyakit yang ada di negeri. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis penyerahan tapak SIDC kepada kontraktor di Samarahan pada Rabu. Projek tersebut dilaksanakan oleh Majlis Penyelidikan dan Pembangunan Sarawak dengan kerjasama Perbadanan Pembangunan Borneo BDC yang dilantik sebagai syarikat pengurusan projek. Dalam pada itu dianggarkan kos sebanyak RM200 juta untuk keseluruhan peruntukan projek ini dan sebanyak RM4 juta lagi untuk kerja-kerja meratakan tanah berkeluasan 40 hektar. Hadir sama pada majlis tersebut ialah Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Dr. Anwar Rapai, Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Kamri Haji Afandi, Pengurus Besar Majlis Penyelidikan dan Pembangunan Sarawak SRDC dan tetamu kehormat yang lain. Sementara itu, warga kerja Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas, Negeri Sarawak perlu terus menekankan aspek budaya kerja berpasukan dalam memberi perkhidmatan kepada rakyat.
Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar Malaysia Datuk Hasbi Habibullah berkata, kerja berpasukan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi kerja dan semangat kerja berpasukan yang tinggi dapat meningkatkan kualiti dalam perkhidmatan yang diberikan oleh penjawat awam. Malah katanya, komunikasi yang berkesan juga adalah salah satu elemen yang penting dalam kerja berpasukan. Komunikasi yang berkesan adalah salah satu elemen yang penting dalam kerja berpasukan. Cik Mat dalam penulisannya pada tahun 2007 yang bertajuk Kemahiran Memimpin menyatakan bahawa terdapat beberapa kemahiran yang diperlukan dalam proses komunikasi yang berkesan. Selain itu, sokongan daripada pelbagai pihak juga merupakan elemen yang penting dalam kerja berpasukan. Kerja berpasukan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi kerja. Semangat kerja berpasukan yang tinggi dapat meningkatkan kualiti dalam perkhidmatan yang diberikan oleh penjawat awam. Walaupun budaya kerja berpasukan ini tidak asing bagi di kalangan penjawat awam dari dulu lagi, namun kini budaya kerja berpasukan harus kita kuatkan semula ataupun perlu kita selaraskan semula. Setelah 2 tahun lebih kita tidak bekerja sepenuhnya di pejabat, tempat kerja, di sekolah dan harus bekerja daripada rumah. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC Kemas Negeri Sarawak bagi tahun 2021 di PCC Demak pada Rabu. Turut hadir dalam majlis tersebut ialah Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak Dr. Hazlan Abang Hibni serta tamu-tamu jemputan yang lain. Dalam majlis itu, Datuk Hasbi Habibullah turut menyampaikan sijil kepada 172 orang penerima APC di atas sumbangan dan menunjukkan prestasi yang cemerlang sepanjang tahun 2021. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fidas Matrang. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menyebar Fakta. Salam UKAS.